Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menunjukkan cara kita meletakkan satu-satu harga yang selamat untuk kita entry. Harga yang selamat untuk kita entry sewaktu kita memantau satu-satu kaunter lah. Untuk kita main technical analysis ni tak logik lah kita pantau hanya 3-4 kaunter kan. Terutamanya yang nak main hari lah, nak main secara harian. Jadi secara logiknya memantau tu mestilah lebih daripada 10 ke 20 ke 100 ke, dan kita tanda dia punya resistance dan juga dia punya support lah. Okey, ini kita nak tengok lah satu kaunter ni. Okey, macam mana kita nak setkan dia punya laluan selamat kita nak masuk satu-satu kaunter untuk main secara swing daripada dasar laut ke apa kan. Jadi macam mana kita nak pilih untuk kita tak pilih yang menyebabkan kita berada di puncak. Okey. Okey, perkara pertama yang kita perlu tahu, kita perlu set di mana resisten ataupun kita panggil penghalang-penghalang kecil lah untuk kaunter tu bergerak ke atas. Okey, penghalang-penghalang kecil ditandai dengan spike ataupun sumbu-sumbu yang berada di atas. Sumbu yang berada di atas ni kita jadikan dia sebagai resisten lah. Okey, ni kita bagi kecil lah. Okey, kita tandalah mana penghadang-penghadang kecil. Ni pun resisten kalau ni kan, sebab cubaan tembus tak lepas, patah balik. Turun lagi lah. Okey, ni di sini. Lagi kita tengok di sini. Di sini. Ni pun ada penghadang ni. Okey, lagi satu kita tengok yang ada penghadang lagi yang dekat lah. Yang dekat adalah di sini. Okey, dan merupakan penghadang tertinggi yang ada di kawasan ataupun dalam tempoh masa ni lah. Okey, maksudnya kalau dia berjaya pecahkan resisten yang tertinggi ni ataupun dia berjaya pecah semua resisten ni dan pecah juga resisten ni, dia boleh naik ke atas lah. Tapi ciri-ciri yang macam mana yang dia boleh naik ke atas? Contoh, okey. Kita ambil, tak apalah, kita cerita dulu lah. Nanti kalau kita jumpa petanda-petanda tu nanti saya cerita lah. First kita kena tahu dulu dia punya resisten berapa. First tahu dulu resisten. Ni saya tulis lah, ni bukanlah untuk kefahaman korang ni, ni kefahaman saya juga ni. Resisten, kita pun tanya resistance. Resisten untuk counter tu 340, 0.340, 0.340. Okey, jadi di selepas resisten, adakah entry price satu bit di atas resisten ni adalah entry price yang selamat? Sekejap, kita stop sikit sebab nak tengok dia punya ni kan. Adakah dia kawasan yang selamat untuk kita entry? Adakah di kawasan sini? Kita tanda preview, tulis sikit. Entry price.
entry price. Okay, selamat tak entry price kat kawasan sini lah, biru ni. Okey. Sebab biasanya contoh kita pergi kepada hari ni, hari yang selepas-selepas ni jangan tengok lagi. Okey. Hari ni punya candle dibuka pada 330 di sini refer pada yang saya tanda ni lah, yang tangan ni Okey, di sini 330 tengok price yang kat sini lah. Okey. Dibuka pada situ dan ditutup 315 dan pernah mencecah ke 310, tapi masih ada buying pressure lah kat sini. Buying pressure tak besar lah, cuma kita nampak sini ada buying pressure. Kemudian keesokan harinya dia buat gap up. Gap up sebanyak kita kira 315, 320, 325, 330, iaitu gap up sebanyak 2 sen ataupun 4 bip. Okey, diuntunglah siapa yang beli kat sini. Siapa yang beli kat sini, untunglah sebab company buat gap up. Okey. Kemudian selepas buat gap up, biasanya counter gap up ni dia ada dia sebenarnya counter tu nak cuba untuk meningkatkan harga lah, nak push harga untuk naik ke atas. Tapi kita sebagai pelabur ni, kita sebagai peruncit yang nak beli jual hari ni, selamat tak kita masuk pada waktu gap up, dekat line mana yang kita selamat masuk? Okey. Okey, kita dah tahu dah ini adalah resisten dan dia buka pada paras resisten. Satu bit di atas resisten, kalau ikut saya punya pandangan dan pendapat lah, satu bit di atas resisten dia kurang selamat. Bayangkanlah kita kata okey, dia dah pecah resisten dan naik atas ni. Ni pada hari kejadian ni lah, pada hari 23 November ni. Dia kata dah pecah resisten. Selamat tak kita masuk sini? Jadi biasanya dia tidak diyakini selamat. Dia tidak diyakini selamat lagi, sebab kita nak refer kepada ni sebenarnya. Kita nak tengok kat sini entry price dia waktu tang mana. Okey, kat sini dia naik satu bit, kemudian dia turun. Dia turun banyak, kemudian dia tutup pada paras ni. Maksud dia entry price satu bit selepas resisten, dia tak selamat lagi. Okey. Dia selamat bila dia menepati beberapa tanda lah, beberapa tanda. Salah satu tanda ni apabila harga naik sebanyak 2 bit daripada entry price. Contoh, okey, yang ni kita panggil, ni kita buat ni resisten ni resisten paling puncak yang kita nak entry ni. Kita tak nak entry area sini sebab area sini banyak sangat resisten, takut dia main sideways dekat kawasan sini kan. Jadi kita pun tandalah entry price pada level 345 ke atas. Maksud dia entry price kita yang paling selamat adalah pada bukan sini, ni baru 1 bit daripada kita punya resisten yang ni kan. Ni resisten yang kita ni, yang resisten yang paling besar yang dia nak tembus ni. Kalau dia berjaya tembus ni, dia selamat lah. Kalau dia berjaya tembus, dia selamat. Okey. Jadi ni baru paras resisten, jangan masuk pada resisten ni. Kalau lah kita confirm counter tu akan naik pada hari tu, itu lain kira lah. Ni kalau kita tak yakin. Kalau kita yakin, ni kita nak main dengan yakin lah. Yakin berasaskan kajian lah kan. Yakin berasaskan kajian. Okey, kemudian entry paling selamat sebenarnya adalah 2 bit di atas resisten. Level resisten, maksud dia harga pada hari tu okey, kita ada ini paling selamat kalau apa selamat hijau lah, hijau profit. Alamak, color dia tu terlalu terang lah. Gelap sikit, tebal sikit. Okey, jadi kita tanda kat sini resisten 340. Jadi
break resistance ataupun breakout lah. Breakout 0.345. Maksud dia dah pecah resistance. Okey, safe entry. Safe entry adalah pada 0.350. Okey, bila harga dah mencecah ke 350, kadang-kadang harga dia akan turun naik, dia akan buat lantunan, dia akan test support lah, yang contoh dia baru pecahkan kan. Okey, contoh kita kata ni support kan. Okey, ni kita di support. Dia baru lepas je. Kita standby lah. Dia cecah je ni. Maksud dia pok-pok yang ada yang dekat kawasan ni akan nak ambil profit lah. Dia takut resistance tu patah balik ke apa, resistance tu harga price jatuh di bawah resistance balik ke, dia dah tak untung kan. Okey, jadi dia akan ada sedikit selling pressure. Jadi kita kalau boleh kita tangkap lah dekat kawasan sini. Tapi pastikan harga pada hari tu pernah sampai ke harga di sinilah. Ni untuk kes-kes yang counter yang dia punya volume dia tak terlalu besar. Kalau volume terlalu besar, dia selamba je pecahkan ni. Tapi untuk kita yang yang nak berhati-hati, eloklah kiranya kita menunggu petanda kedua, iaitu dia cecah 2 bit selepas resistance, dan tunggu dia ada sedikit selling pressure. Kalau banyak sangat selling pressure, jangan masuk lah. Kita tahulah kalau tengoklah volume, refer pada volume. Kalau kita tengok volume hijau 1 million, 1 M. Kita tengok volume merah 3 M, janganlah masuk. Sebab volume merah lebih menang daripada volume hijau kan. Jadi tu tanda tak lama lah. Kalau volume merah, kalau volume hijau 1 M, volume merah 300k, 200k, soek tu, itu kita kena, itu yakin lah sikit kan. Bila turun, dia akan turun ke sini lah. Dia akan turun ke resistor ni lah. Jadi bila dia turun kat sini, kita tak boleh lah beli harga sini. Sini lah. Kalau kita dapat harga sini, maksud dia dah bawah lah. Maksud dia jangan entry lah. Ni untuk kita buat confirmation lah. Sebab kalau macam contoh kita nak buat group. Kadang-kadang dalam group kita ni orang tak faham entry, safe entry tu apa. Safe entry apa ciri-ciri safe entry ni? Salah satu ciri-ciri dia adalah dia mencapai harga 2 bit di atas resistance, dan selepas tu kita tunggu sedikit selling pressure untuk orang-orang yang nak take profit. Kemudian kita enter safe entry dekat kawasan sini, supaya kalaulah kita dah masuk kawasan sini, saya bagi tanda sikit ni kita masuk ni. Tanda dia. Okey, ni kita masuk. Cari kecil sikit Okey, kita masuk ke area kawasan ni kan. Jauh. Okey, kita entry pada harga 345. Okey, kita rasa selamat lah sebab dia dah cecah dah ni. Kita entry kat sini. Selling pressure pun dah rendah. Jadi selepas ni dah tak ada resistance dia tinggi lah. Resistance yang seterusnya adalah pada penutup. Kalau kita nak tengok dan nak tanda resistance ni, kita tengok ni lah. Kalau ada sumbu-sumbu ni, kalau sumbu ni sumbu belian, resistance dia adalah pada penutup. Jadi kita pun tanda lah mana resistance dia. Okey, sini pun resistance. Okey, resistance tanda color warna merah. Tandalah color merah, bagilah kecil sikit. Okey, ni resistance seterusnya, dan seterusnya resistance adalah tanda sini. Tulislah tanda kat sini. Sini ataupun sinilah. Maksudnya bila kita entry dekat kawasan sini, kita punya risk reward
Okey, kita boleh tanda risk reward kita. Risk reward kita mana ni lah. Risk reward kita adalah ni resistance risiko lah. Risiko kita turun 2 bit, cut loss. Okey, kita punya tadi kita punya risk kan, reward kita 3 sen berbanding dengan risiko kita 1 sen. Jadi yang macam saya cerita, kembali balik ke word kita tadi, kenal pasti resistance. Satu tanda resistance lah. Bila kita dah tahu resistance dan kita dah tahu resistance tu dah breakout, ni 1 bit selepas resistance breakout lah. 1 bit selepas, ni 1 bit. Kemudian bila harga mencecah, paras 2 bit selepas resistance, ni harga ni selepas resistance ni lah. Okey, kita boleh entry ataupun kita tunggu sedikit selling pressure untuk orang-orang yang nak ambil profit lah. Dan kita pantau lah orang yang ambil profit tu berapa banyak berbanding dengan orang yang ni apa ni, window update ni tak tahulah kenapa dia kacau. Okey, jadi ni safe entry, yang ni good safe entry, kerana kita nak meminimumkan min risk, meminimumkan ataupun merendahkan lagi risiko. Sebab risiko memang tetap ada, memang kena tempuh kan. Okey, resistance breakout, tunggu dia mewujudkan satu tanda. Ataupun kalau kita tengok contoh ataupun kalau kita tengok satu contoh, resistance dah pecah, kemudian dah pergi tanda kedua dah, buying pressure masuk besar, selling pressure tak ada, maksud tak ada orang jual, maksud dah boleh masuk lah kalau dia tak pergi sini lah. Kalau kita lambat mungkin dia dah naik, dah lah kita masuk dekat dengan resistance seterusnya, itu dah jadi risiko dah kita, takut tak lepas resistance malah patah balik pula kan. Jadi pok-pok yang kat sini, bila dah patah balik dia orang ambil profit lah, dah ada profit dah. Contoh ini saya ada memantau satu counter, nama dia Hyaptech. Okey, bila kita tanda, kita dah tahu dah Hyaptech ni dia punya resistance kat mana, kita pun tandalah 265. Jadi dia punya safe entry ni sebenarnya adalah pada 270 lah. Safe entry 270, kita tandalah 270. Sekejap saya bagi panjang sikit, alamak silap. Okey, safe entry adalah pada tak ada tu lah. Alright, safe entry adalah 270. Kalau tukar biru sikit, tanda lah safe entry, saya tulis SE, safe entry. Alright, safe entry adalah pada 270, line biru ni lah, tengok dia punya price kat sini. Kemudian kita pun tunggulah. Kalau kita tengok daripada sudut time frame yang lebih kecil, tengok sekejap. Ini kita biru ni kita tanda 73 tadi Okey, baik,
Oh, okey. Pukul 9. Okey, kita buka counter buka. $265 yang tanda merah ni resisten okey. Dia adjust sikit bagi dia elok. Okey. Bismillah. Okey, merah. Resisten. 1 bit di atas merah. Safe entry. Cuma kita nak tunggu tanda-tanda dia lah. Okey. Kemudian kita tengok kat sini. Dia masuk kawasan safe entry. Sesuai tak kita beli? Tak sesuai lagi. Sebab bila dia naik, sebab bila satu-satu counter tu dia naik, ada orang yang dah beli sebelum kita ni, dia ambil profit. Bila dia ambil profit, maksud dia ada selling pressure lah. Dia nak jual lah. Macam contoh kita masuk lah. Kita masuk satu counter, kita tengok dia naik. Ada orang baru masuk counter tu. Dia naik, orang tu pula baru masuk. Dia masuk, dia meningkatkan harga, kita pula dah target harga tu, kita jual lah kan. Jadi sama juga kes ni. Okay, kita tengok dia. Yang ni sebab dia, kita pergi ke daily time frame sekejap. Saya nak tengok mana pula dah menatang ni. Okay, dia buka gap up, dan gap up dia berada di bawah resisten. Dan kita pun mengandaikan kalau dia break resisten ni, dia boleh pergi ni. Sebab dia tak ada resisten yang lain lah lepas ni. Maksud dia, dia adalah satu lagi resisten dekat sini. Cuma dah jauh dah. Mungkin orang yang dah sangkut kat sini pun dah sell banyak dah dekat sini. Dah beberapa bulan kan kita mengandaikan macam tu lah. Jadi kita pun kata, okay, ni boleh lah jadikan aku punya target watchlist, aku punya counter kan. Jadi kita pun pantau lah counter ni. Alright, kita bermula pukul 9 tadi 9 pagi dia counter buka. Alright, 9. Okay, start 30 bulan ni pukul 9 lah. 9.1 minit. Maksud dia candle ni terbentuk setiap minit. 1 minit time frame, iaitu bersamaan dengan kalau kita dalam platform kita ni, kat dalam chart kita ataupun kat dalam counter yang kita pilih tu, situ ada nampak chart kan. Dia terbentuk setiap minit tu. Kalau dekat dalam tu kita tak nampak candlestick ni, kita nampak ni line. Kita akan nampak line ni lah. Okay. Jadi samalah. Tengoklah, dah terbiasa dengan kaedah ataupun dah biasa baca yang apa kan. Okay. Kita pun kata, tadi kan kita kata dah, kita punya safe entry pada kadar 270. Cumanya ilmu yang kita masukkan tadi ni, yang saya baru cerita tadi, sebelum masuk, pastikan dia ada cecah 275 untuk dia flush dulu orang-orang yang sedia ada dekat bawah ni sebanyak mana, tak tahulah, sampai habis lah, sampai orang dah tak menjual. Maksudnya selling pressure sampai dah tak ada, dia berhenti tang mana. Okay. Harga dah pecah resisten, tengok orang dah start jual. Harga pecah resisten, kita akan nampak ada volume masuk sebab orang nampak ada resisten baru break. Kemudian ada orang yang dah dalam ni, kuat pula dah dia yang nak ambil profit. Dia takut resisten yang pecah tu, dia pula dah ada lama ke counter ni, tak tahulah kan. Dia pun jual. Dan kita tengok, kita boleh pantau ni dia punya volume penjualan berapa. Okay, kita just drag je sampai dekat bar ni, dekat dengan line ni. Nanti kat bawah tu akan tunjuk volume dia berapa. Okay, ni kita nampak 800k. Beli 278, 313, 770k. Ini pun tak dapat memecahkan harga sampai ke bawah ini. Jadi kalaulah kita terbeli waktu ni, kita katalah okey kot, tak pecah ke ni. Dan mungkin dah ada selling yang banyak dekat kawasan sini. Sebab bila dia tak pergi ke atas ni, maksud dia dekat sini jualan lah, jualan lebih banyak lah. Sampailah jualan yang tu menjatuhkan harga balik. Maksud dia berada dekat bawah resisten semula. Dia tak ada dekat atas resisten, tapi dia main kat sini lah. Kemudian pada pukul 9.40 harga masih berada dekat paras bawah resisten. Maksud dia selling
selling pressure. Cuma bila selling pressure yang berbentuk T ni, selling pressure kalah lah. Selling pressure kalah lah dalam keadaan counter ni kan. Okay, kemudian yang ni selling pressure menang, maksud dia lebih banyak orang yang menjual lah. Okay, tengoklah banyak dia banyak. Ini 1258, 160, 9142. Okay. Kemudian ada dia orang ni menyebabkan harga jatuh lagi satu. Maksud dia dah berada satu bit di bawah resisten. Berada satu bit di bawah resisten. Kemudian di sini orang kata murah lah. Harga dah jatuh, harga turun. Dah banyak orang masuk, nampak ni orang masuk. Kita tengok volume spike tu 7 juta, 7.185 M. Maksud dia kalau harga nak turun lagi, kena bid ni lah. Bid 7.18 M batang merah. Kita tengok batang merah yang kat sini 201 K. Lagi dah tak boleh bid kan. Maksud dia ni support yang kuat lah. Maksud dia berada di atas ni, berada pada support yang kuat lah. Okay. Dan tengok pada pukul 11, dia masih main entry, dia masih main kat kawasan sini. Tapi jangan risau, ini volume ni banyak ni, jadi kalau kita tahu, sedang lah, kita tak adalah cuak nak jual kan, ataupun confident lah sikit kita nak entry. Sebab kita tahu dia akan jadi penguat kepada resisten yang dia mungkin akan pecahkan. Inilah resisten yang mungkin dia akan pecahkan ni lah. Kalau orang yang selepas-lepas ni akan membawa masuk lebih banyak volume kan. Okay, nanti kita tengok pukul 11 suku. Okay, dah azan isyak. Okay, lepas ni kita berhenti jap. Okay, kita nampak ada satu volume spike lagi. Kita tengok orang yang masuk dekat volume spike ni berapa. Baik, tadi nampak spike sangat kat sini, 1 million. Okay, tu kuat kat tu. Menguatkan lagi lah. Berbanding dengan kalau volume spike tu warna merah, tu kena hati-hati tu. Dan nak tengok memang kena tengok 1 minit punya time frame ataupun 5 minit. Alright. Okay, kita masih berada dekat tempat yang sama. Dah pukul 11. Sebab kita guna time frame 1 minit, dia punya baba ni akan nampak banyak sikit lah. Okay. Okay, kemudian dia masih berada dekat bawah resisten. Kemudian dia naik satu. Dia berada pada resisten. Ini pun antara tanda-tanda lah. Cuma kita dah setkan kita punya safe entry adalah selepas resisten. Kita biarlah dia break dulu resisten tu. Jadi kita tengok, okay, 12 suku, dia tutup 12.5, 12.30. Okay, sinilah dia tutup sini. Kemudian 2.5 dia buka. Dia masih berada dekat paras, betul-betul atas resisten. Betul-betul atas paras resisten. Ada volume masuk, nampak ni volume ni. Yang ni yang saya cerita batang-batang panjang volume lah. Volume ni maksud dia berapa banyak unit lah yang dibeli. Okey, ni dia dah dia dah break. Dia datang 1 volt panjang. Tengok berapa volt tu, 8 million, 8 juta. 8 juta masuk, dah pecah resisten dan dia berada pada atas ni lah. Okey, kita pun kan kita kata kita punya safe entry apabila harga mencecah 2 bit di atas paras resisten, iaitu ni 1 bit, ni 2 bit. Harga cecah dan kita tunggu sedikit pressure jualan untuk kita tangkap harga dekat kawasan sinilah. Ni dalam tempoh yang pendek ni. Maksud dia kalau kita nak tangkap harga dekat sini, maksud dia kita kena beli bila pukul berapa, 31 minit tadi. Pukul 31 minit tadi. Kalau tidak kita akan dapat harga bila dia duduk sini, harga yang kita dapat adalah kat sini lah. Ataupun waktu dia ada sedikit selling pressure, dia turun kejap, dia melantun. Waktu sini pandai-pandai lah kita buat Q buy pada level 270 ni. Jadi bila dia sampai level dia turun ni, automatik lah kita akan match lah dengan kita punya
kita punya yang kita order tu kan, all mesh. Jadi kita write lah, sebab dia dah cecah bit yang kedua ni. Ni 1 bit, 2 bit. Ni confirmation untuk kita entry pada save entry ni. Okay, kemudian nampak bila naik ya, akan ada berlaku selling pressure. Jadi kita tengoklah selling pressure ni berapa M. 13 M. 13 juta kat tu, boleh tahan kat tu kan. Tapi masih tak berjaya memecahkan ni gabungan-gabungan ni. Yang orang yang masuk ni, batang ni, batang panjang ni banyak lagi daripada batang panjang yang warna merah ni. Jadi dia tak boleh nak break lagi lah. Dia tak boleh nak menurunkan harga lagi. Sampailah ditutup pada 280. Jadi refer lah daily punya chart. Okey, jadi kalau kita masuk dengan kaedah tu 270 save entry, cuma pastikan ada confirmation pada 275. Jadi Q buy pada level save entry 270. Kemudian write lah 1, 2, naik 3 bit. Bila naik 3 bit ni kita tak boleh lah jual harga 3 bit kan. Kurang 2 bit. Jadi di sinilah dapatlah 2 bit, 1 sen. Okey lah tu. Siapa nak bagi? Cuma bila kita dah lama praktis benda ni, kita akan jadi biasalah. Alright. Alamak 30 minit. Tapi boleh lah. Semoga bermanfaat kepada semua orang. Okay, bye. Tayangkan disclaimer sikit.